I just now, which is using the SPSS. So as I mentioned to you before, in the beginning part of the lecture, we are talking about the descriptive statistic and inferential statistic. I am not able to touch it yet, inferential statistics. Just now, I just talking about the descriptive statistics. Sebab apa kita cerita descriptive statistics? Sebab kita nak menceritakan tentang data kita. Sebab apa kita nak menceritakan tentang data kita? Why we want to tell about our data? Is because we want to answer the question. So what is the first question? The first question is more about what is the status of the demographic of the respondent. Betul tak? So that's why saya cerita umur berapa orang yang dapat jawab, berapa orang yang dalam kita punya respondent, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. So all these things are called to study the demographic of respondent. Jelas tak? Dan demographic of respondent ini tidak boleh diterjemahkan mengikut sesuka hati kita. Salah. Kalau data itu adalah nominal seperti male and female, you only can present it using frequency and percentage. You cannot talk about the mean and standard deviation. However, if your data such as age, you can make it as categorical variable, but you need to recode it first, of course. And you can also present the data based on the mean and standard deviation. So what else that we can do to present similarly like the age? Apa lagi yang kita boleh buat selain daripada age untuk numeric yang boleh ada mean, standard deviation dan juga kategori based on our data just now? Apa lagi variable lain yang anda boleh terjemahkan di situ? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Betul. Sangat-sangat betul. Cuma cara yang paling mudah tuan-tuan dan puan nak buat, marilah kita buat sama-sama dengan saya. Boleh? Cara dia adalah saya minta anda buat 4. Anda buat 4 ke berapa? Saya tengok banyak yang tak buat. Kan? Saya minta buat 4. Ada yang tak buat. Ya? Jadi, kalau anda buat sebenarnya, barulah saya boleh tambah yang lain. Jadi, kalau saya tambah lagi pun, anda tak buat juga. Jadi, macam mana? Anda buat juga sebenarnya, tapi dipanggil simptomnya buat bodoh. Buat bodoh. Taklah, bukan buat bodoh. Maksudnya anda tak sure lah apa yang anda buat itu. Jangan risau ya. Saya percaya berlaku kegusaran kerana anda risau salah. Jangan risau. Tak salah pun. Ya, saya just nak tanya. You all dah dapat belum keluarkan output? Bila you run, dia akan keluar output. This is called output. Dah dapat belum? Dah. You all dah pandai belum nak copy output ini? Dah pandai copy? Dah pandai. You all dah pandai tampal belum dekat bawah jadual? Lepas tu dah pandai belum paste as text only? Dah pandai belum selitkan dia ke dalam kotak yang you buat? Okey, khalaslah. Itu sahaja skill yang diperlukan untuk mendapat A dalam subjek ini. Yang lain nanti boleh buat ulang kaji. Ya, boleh walaupun ulang kaji ni mungkin berlaku pada awak sekarang batch berapa ADMW? Batch 2. Mungkin dia berlaku pada batch 3424. Yang akan buat ulang kaji tu lah. It's okay Usaha kena ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Sekarang kita pergi kepada table 2 untuk menceritakan tentang level of knowledge. Apa dia? Yang atas ni sebenarnya tak habis lagi ya. Sebab apa tak habis? Sepatutnya semua data demographic, you must present it. You must talk about it. But you don't report it. Ya. So, saya biarkan ia sebagai satu perkara yang anda akan buat kemudian lah ya. Jangan tak buat ya. Silat-silat bulan saya keluarkan soalan yang sama ni je untuk anda punya assignment kan. Senang kan? Siapa boleh buat, bagi 10%. Dia tambah je. Daripada 4, tambah jadi lagi 5. Cukuplah 9 variable kan? Okey juga macam tu. Baik. Level of knowledge. Seperti mana sedia maklum, level of knowledge kita ada dalam 2 variable. Betul? Satu dalam numerical, satu lagi dalam categorical. Adakah sesuai untuk kita membuat jadual seperti di atas? Ya ataupun tidak? Jawapan dia adalah ya. Tidak pun betul juga sebab kita boleh buat jadual yang lain. Tapi secara umum dia anda boleh melaporkan juga level of knowledge semudah ini. Di mana tuan-tuan dan puan boleh mengambil jadual yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan boleh letakkan dan meletakkan apa yang dipanggil sebagai level of knowledge. Kat sini tulis level of knowledge. Level of knowledge. Ini secara apa? Descriptive apa? Deskriptif, low and also high. So kalau saya nak tanya tuan-tuan dan puan, macam mana nak dapat level of knowledge low dengan high ni? Mana nak dapat? Limaza taskunu fi hazihi level of knowledge? Kat mana nak cari? Al-wilayati fi hazihi SPSS. Kan? Macam mana nak pergi? Anda akan pergi kepada analyze, anda akan pergi kepada descriptive statistics dan frequencies. Okey, dengar baik-baik ya. Analyze, descriptive statistics dan frequencies, kaedah ini boleh buat 2 dalam 1. Dia boleh buat data categorical
dan juga data numerical. Saya ulang, dia boleh data categorical dan data numerical. Data apa? Categorical dan numerical. So sekarang ni data kita data apa? Data categorical pun ya, data numerical pun ya. So dua-dua boleh buat, jawapan dia boleh. So anda boleh kliklah kepada frequencies. So now please reset everything first. So anda boleh masukkan skor. Betul tak? Anda masukkan skor. Kemudian anda nampak tak skor ni dalam bentuk pembaris? Kalau data ini dalam bentuk pembaris, okay, dengar bila menggunakan analyze descriptive frequency dan data kamu adalah pembaris, maka kamu dibolehkan apa dia? Mengelik ataupun memilih radio button statistik di kanan itu. Dibolehkan menggunakan fungsi statistik. Tetapi kalau kamu punya data bukan dalam bentuk pembaris, jangan sesekali menekan butang ini. Faham? Sebab dia akan salah. Contoh kalau saya tekan butang statistik, ini yang biasa saya tengok dalam laporan student tau. Dia akan letak mean standard deviation. Dia akan bagi, komputer memang akan bagi mean standard deviation untuk jantina. Ada ke makna jantina 1.3? Masya Allah. Itu adalah satu fitnah dajjal. Faham So jangan. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan, hanya tuan-tuan dan puan boleh klik statistic buttons only if your variables is in the format of numerical. Jelas ya? Okay. So dalam kes kita ni tadi, kita nak letak skor. Betul tak? So anda boleh letakkanlah statistik ni. Seperti mana kawan kita kata tadi, mungkin boleh pakai jadual ni ataupun mungkin tak boleh. Ada benar juga apa beliau katakan. Sebab kita boleh minta mean, median, mode, minimum, maksimum. Anda nak pilih semua ni, boleh tak? Boleh pilih lah, nanti awak interpret sendirilah. Tapi anda kena tahulah, whatever that you tick and request, the computer are going to produce it for you. Okay, tengok ya, score, and then I'm going to click the paste button over there, and I'm going to generate the syntax, and I can analyze the syntax. So what is the outcome? The outcome will be like this. So where is the mean? 60. Where is the median? 60. Where is the mode? 60. Jadi nampak macam data ni macam pada pandangan saya macam normal data ni. Sebab apa? Mean, mode, median dia berada di dalam julat yang sama. Okey, standard deviation 2.6, minimum 71, maksimum 71, minimum 52. Dengan kata lain, majoriti daripada kita punya respondent adalah agak berpengetahuan lah kan. Nampak tak kat sini? Kalau kita tengok kumulatif dia adalah 60%, 60%. Maknanya 60% adalah mempunyai nilai kepandaian yang berkenaan. Ini kumulatif percentage. Kita boleh tengoklah berapa ramai yang mempunyai percentage yang demikian dan demikian. Okey, dah selesai. So macam mana nak present data ini? Anda boleh menggunakan creativity masing-masing lah. Mean, standard deviation, lagi apa lagi tadi? Mode, median, anda boleh letakkanlah di sebelah kanan. Okay, so this is only the way that you want to tabulate the data. Okay, so far so good. Understand or not? Not understand at all lah. Not understand everything. So contoh macam ni kan, saya ada frekuensi, medium, mean, standard deviation, mean, mode, median, lagi SD, minimum, maximum. This is the example only. So saya boleh letakkan semua data-data yang berkenaan. Mana nak dapat? Dekat dalam output. Okay, this is the output. Alright, so I can put it there. Okay, mana nak dapat level of knowledge high dengan low ni? Dekat sini tuan-tuan dan puan kena buat seperti yang saya tunjuk ni. Analyze, descriptive juga, statistik, frekuensi, reset. Jangan lupa ambil namanya apa? Score.cat. Score.cat perlu tak nak tekan statistik? Pandai. So, tak perlu. Sebab apa? Sebab dia akan menghasilkan hanya frekuensi dan juga percentage. Okay? Cuba buat. Saya tunggu 2 minit.